cikgu tak tahu cakap-cakap saja. Setengah jam saja ya. Okey. Boleh ya, cikgu tutup kamera supaya kamu boleh fokus. Cikgu download kehadiran dulu. Kerana cikgu kena tulis report ya, semakin kurang ya kehadiran. Okey, sekarang sudah mula ya. Okey, cikgu tutup kamera dulu. Cikgu pun beri 3 kamera ya. Okay. Jadi setakat ini ada 5 orang lah. Tak apa, kita mula sekarang ya. 6 orang. Okey. Wiki baru masuk. Wiki boleh tunjuk muka. You nak tengok muka cikgu. Wiki, macam Wiki, kalau offline dia tak pernah masuk ya, dia online baru masuk ya. Saya selalu jumpa dia punya siapa ya, mak dia, bapa dia ya. Okey, kita mula sekarang. Boleh nampak kelas? Boleh seorang beritahu? Ang boleh nampak tak? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kita mula sekarang ya. Hari ini saya guna PDF ya. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar subtopik yang baru ya, 2.3. Perbezaan peringkat kedua. Peringkat pertama cikgu consider sudah habis dah. Kamu sudah offline tengok kan? Jadi kawan saya pun ada ajar itu beza dalam beza 2 dan hasil lalap itu semua dengan formula ya. Jadi hari ini kita pergi ke perbezaan peringkat kedua. Ini lebih penting dan lebih susah ya. Kerana ini kegunaan dia sangat luas. Kita boleh cari sama ada curve itu dia minimum atau maksimum ya. Hanya boleh guna kaedah ini. Okey. Jadi di sini ya peringkat kedua. Jadi yang pertama sini, okey, nampak. Terbitan kedua bagi fungsi algebra ya. Ini semua dalam buku teks kamu ada. Contohnya y sama dengan okey, fx x kuasa 2 tolak 2x square campur 3x tolak 5 ya. Jadi dy dx kamu sudah belajar kan peringkat pertama. Ini jawapan dia ya. 3x kuasa 2 kerana ini sini ada 4 kan. Sini 4 jadi kita turunkan dia jadi 3. Jadi sini ialah jadi 3x kuasa 3 tolak 4x ya. Dan campur 3 kerana sini ialah apa ya. 3x ini kan. Jadi dia ialah 3. Okay, ya. Boleh. Jadi sekarang kalau peringkat kedua ini ya, ini formula dia. Jadi kita beza dia sekali lagi. Okey. Beza dia sekali lagi. Tadi ini peringkat pertama kan. Kalau kita beza dia sekali lagi, dia akan menjadi dia ada dua simbol ini, dua titik ini. Ya, ini ialah peringkat kedua. Ya. Okey. Jadi kita tengok slide yang seterusnya. Sama jugalah, hanya kita kena buat 2 kali. Okey, kegunaan dia sangat luas ya. Okey, contoh ya, kita tengok contoh ini. Okey. Okey, contoh sini ya. Okey, sini ya. Okey, cari dy dx dan peringkat kedua dy dx bagi fungsi ini ya. Okey, yang pertama langkah pertama sini ya. Okey, y sama dengan s kuasa, boleh nampak ya semua? Okey, y sama dengan s kuasa 3 campur 4x kuasa 2 ya. Okey, jadi kita langkah pertama kita kena ubah suai dia menjadi bentuk integer dahulu ya. Bentuk integer dahulu. Kalau tak dapat beza ya. Jadi 1 per x kuasa 2 dia akan menjadi x kuasa negatif 2. Okey, dy dx ini seperti biasalah 3x kuasa 2 tolak 8x kuasa negatif 3. Lepas tu, jangan macam ini. Ini ialah peringkat pertama. Tapi sekarang hari ini kita nak belajar ialah peringkat kedua ya. Okey, jadi masih tinggal dalam format ini. Okey, jadi kita beza sekali lagi 2 turun ke bawah, 2 lalap 3 ialah 6. Okey, 6x campur negatif 3 lalap negatif 8 ialah 24 ya. 24, lepas tu x kuasa negatif 4. Okey, lepas tu baru ubah suai dia menjadi ini. Kalau tak nak, tak apa. Biar jawapan dalam bentuk ini pun boleh. Okey, B pula, kita pergi ke B ya.
3B. Okey. Gx sama dengan 2x kuasa 3 campur 3x tolak 7x tolak 9. Okey, tetapi sekarang dia adalah khusus. Ya. Dia ada bagi objek ialah 1/4 dan negatif 1. Okey. 1/4 ini ialah peringkat pertama. Negatif 1 ini ialah peringkat kedua. Ini peringkat kedua juga ya. Saya sudah labun dekat ya. Okey. Jadi di sini yang pertama Gx ialah 2x kuasa 3 ya. 2x kuasa 3. Okey. Campur 3x kuasa 2 tolak 7x tolak 9. Jadi peringkat pertama sama jugalah 6x kuasa 2 campur 6x tolak 7. Okey, peringkat kedua beza sekali lagi. Jadi menjadi 12x campur 6 ya. Lepas tu baru ganti 1/4 ini ke dalam x ini. Jadi 12 campur darab dengan 1/4 campur 6. Jadi kita dapat ialah 9. Kalau objek dia ialah negatif 1, kita letak negatif 1 dalam sini. Jadi 12 darab negatif 1 campur 6. Jadi jawapan dia ialah negatif 6. Apakah kegunaan jawapan dia satu dalam positif, satu dalam negatif? Apakah kegunaan dia? Okey. Kegunaan dia ialah kalau positif itu titik pemusingan ya, sekiranya dy dx sama dengan kosong, ini ialah minimum. Kalau peringkat kedua jawapan dia ialah negatif, maksud dia ini adalah titik maksimum ya. Boleh ya? Ada apa soalan Natanya setakat ini? Okey. Jadi ini ialah titik minimum. Ini ialah titik maksimum. Ya, apabila kamu belajar ekonomi kan, ini ialah jawapannya. Any question? Jadi sekarang kita sudah belajar peringkat kedua ya. Sama juga lah dia punya cara ya. Dia punya cara sama. Kalau tak ada, kita pergi seterusnya. Okey, contoh 12 ya. Diberi fungsi fx sama dengan x kuasa 3 campur 2x kuasa 2 campur 3x campur 4. Cari nilai-nilai x dengan kaedah. Ini peringkat pertama sama dengan peringkat kedua. Ini ialah dia punya condition lah. Okey. Jadi sama juga. Kita beza peringkat pertama dulu. Kita dapat ialah 3x kuasa 2 campur 4x campur 3. Okey. Peringkat kedua, kita beza dia ini sekali lagi. Kita boleh tulis dalam simbol ini ya. Dalam full note 2 ya, 2 kali. Jadi dia jadi 6x campur 4. Okey. Tetapi sini sudah beritahu kan syarat dia ini sama dengan ini kan. Maka kita letaklah 3x kuasa 2 campur 4x campur 3 sama dengan 6x campur 4. Okey, lepas tu kita nak cari x kan. Kita dah belajar persamaan kuadratik ya. Ini bukan secara umum. Jadi kalau nak secara umum dia mesti sama dengan kosong. Semua ada dia ke kiri. Jadi dia akan menjadi 3x kuasa 2 tolak 2x tolak 1 sama dengan kosong. Lepas tu sama ada kamu guna pemfaktoran atau guna kalkulator. Terus cari jawapan dia. Ini tak payah kaedah pendapat maka. Tetapi kalau persamaan serentak mesti tunjuk kaedah ya. Kalau perbezaan tak perlu guna kalkulator. A sama 3, B sama negatif 2, C sama negatif 1. Terus dapat jawapan ya. X sama negatif 1/3 dan X sama dengan 1. Ini jawapannya. Dengan syarat kalau peringkat pertama sama dengan peringkat kedua. Okey, setakat ini ada apa soalan datanya? Saya tengok berapa orang sudah masuk. Sudah 9 orang ya. Any question? Ang, ada soalan Natanya? Jelas? Ada tak? Ang ada tak? Lingzhishan? Ang cakap? Jelas. Faham tak? Jelas ya? Okey. Saya teruskan ya. Ini tak ada masalah. Yang masalah ialah sini. Ya. Nanti kita pergi ke penyelesaian masalah. Itu susah sikit. Kalau hanya setakat tanya kita macam mana nak bezakan ya, peringkat pertama kedua tak ada masalah ya. Okay.
Seterusnya ya. Kita tengok. Lajar di sebelah menunjukkan sebahagian daripada lengkuk Y sama dengan 2X campur 1 per X kuasa 2. Dan titik-titik A 1/25. Ini ya 1/25. B 1/3. Ini ialah titik minimum lah. C ialah 2, 4, 1/4. Yang terletak pada lengkuk itu ya, 3 titik ini. Kita sudah tahu lengkuk ini ialah bentuk U ya. Kalau bentuk U ialah minimum ya. Tapi sekarang kita nak ungkapan bagi dy dx macam mana? Okey. Jadi y ialah sama 2x campur 1 per x kuasa 2 kan. Langkah pertama kita kena ubah suai dia menjadi bentuk integer ya. 2x campur x power negatif 2 ya. Boleh nampak ya, ini negatif 2. Okey, lepas tu kita bezakan dy dx. Jadi dia akan menjadi 2x menjadi 2 lah. Dan sini menjadi negatif 2 per X kuasa 3. Kerana sini negatif 2 tolak 1 sudah menjadi X kuasa 3 ya. Okey. Ini ialah dy dx. Okey. Jadi lepas jadi dy dx, kita akan pergi ke kedua. Kecelunan tangent bagi lengkuk pada titik ABC. Apa maksud tangent ini? Apa maksud tangent? Okey, apa maksud tangent ini? Okey, tangent ini ialah di titik sini kan. Maksud dia di sini tangent dia macam ni ya. Okey, tangent dia garis dia satu garis. Tapi kena guna pembaris lah. Okey, kecelunan pada titik ini 1/25 ini. Okey. Jadi kita sudah cari dy dx kan, gantikan x dengan 1/2. Okey, bukan ganti dengan 5 ya. Okey, jadi kita dapat negatif 14 betul lah. Kerana ini ialah turun bukit kan, turun bukit dia punya kecelunan mesti negatif ya. Okey. Lepas tu kecelunan pada B13 ya, titik B ini mesti kosong. Kenapa? Kerana sini ialah titik pemusingan. Garis menyufuk ya. Dia garis menyufuk. Jadi dia mesti kosong sini ya. Kalau dy dx sama dengan kosong ialah titik pemusingan ya. Okey, sebelah kiri ya kecelunan dia negatif, di sini kecelunan kosong. Lepas tu kita tengok kecelunan dia di sebelah kanan titik C pula. Ganti sama juga X dengan 2 ya. Jadi kita dapat jawapan dia ialah positif kecelunan dia. Okey, kecelunan sini ialah positif. Okey. Jadi di sini kita boleh katalah bentuk ini ialah bentuk U ya. Itu ialah guna peringkat pertama. Kalau peringkat kedua kita beza sekali lagi. Okey. Sini beza sekali lagi. Lepas tu ganti nilai 1 ke dalam sini. Kita akan dapat jawapan dia ialah dalam bentuk positif. Okey, peringkat kedua. Maka titik pemusingan ini ialah titik minimum ya. Okey. Ungkap setiap titik ABC nyatakan keadaan kecelunan tangent pada lengkuk itu. Tadi cikgu sudah terangkan ya. Pada titik A, kecelunan tangent dia ialah negatif 14. Kurang daripada kosong. Maka kecelunan adalah negatif ya. Sini negatif. Okey. Pada titik B, kecelunan tangent dia ialah kosong. Maka kecelunan adalah sifar. Dengan garis tangent dia ialah menyufuk ya. Cikgu lah tunjuk menyufuk ya. Pada titik C, kecelunan tangent dia ialah positif ya. 7/4. Lebih daripada 1. Maka kecelunan dia adalah positif. Dengan garis tangent dia condong ke atas ya, dari bentuk U lah. Ini ialah tanpa guna peringkat kedua. Ada cara lain ada ya, guna peringkat kedua ya. Jadi kita tengok sekarang. Semua buku teks ada ya. Jadi persamaan tangent dan norma kepada satu lengkuk pada satu titik ya. Ini ialah tangent ya. Ini ialah tangent. Kalau norma ialah mana satu? Norma ialah sini ya, garis sini. Garis sini ialah norma. Kenapa? Kerana sini ialah 90 darjah. Jadi tetapi dengan syarat dia kita mesti cari tangent ini dahululah. Baru boleh cari garis ini ya. Baru boleh cari garis ini. Okey. Jadi ini ialah biasalah kesamaan biasa. Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1 ya. M ialah kecelunan. Okey. Lepas tu dalam lajar di sebelah garis L merupakan tangent ya. Garis ini merupakan tangent kepada lengkuk Y sama dengan Fx pada titik ini pada titik A ya.
dan FA pada titik ini. Okay. Dia guna fungsi punya, bukan guna Y ya. Kecerunan tangent bagi I1 ialah dy dx ya. Okay. Dx sama dengan 1, maka dia tulis seperti ini. Ini kalau ada full stop sini ialah kecerunan tangent ya. Maka di sini kita dapat y tolak ini ya, ini ialah y1 lah. Okay. Ini ialah kecurunannya. Okay. Perbezaan dia. Lepas tu x tolak a ya, x tolak a. Kerana titik ini ialah a ya, x1 ialah a. Boleh ya? Garis L2. L2 ini ialah apa? L2 ini ialah ini. Ini L2 ya. Okay. Berselenjang. Berselenjang cikgu tadi sudah sebut ya. 90 darjah sini ya. Sorry ya, ada telefon. Hello? Yes. Hello? Kenapa? Belum. Nanti saya pergi beli. Sekarang saya ada kelas. Nanti 9.30 saya pergi beli. Nanti saya sudah beli, saya beritahu handphone ya. Sekarang saya ada kelas sampai 9.15. Saya kena kelas dahulu ya. Ini tugas cikgu. Takut petang sikit saya takut ada senang saya. Okey. Nanti lagi setengah jam saya sampai ya. Saya ajar dulu, saya ada kelas. Okey. Nampak tak? Dia sangat biji ya. Tetapi ini ialah PDP saya ya. Saya kena utamakan. Okey. Lepas tu ya, kita dah dapat pada titik A dan FA ya. Jika kecerunan tangent, ini FA wujud dan bukan sifar. Bukan sifar maksud dia adalah sama bernilai lah. Kalau sifar ialah titik pemusingan ya, turning point ya. Jadi sama ada dia positif atau negatif lah. Kecerunan bagi normal berdasarkan M darab dengan M2 mesti negatif 1. Ini ialah formula dia ya. Kita mesti ingat. Okay, mesti sama dengan negatif 1. Okay, M1, M2. Jadi kita sudah dapat cari M1, M2 boleh carilah. M2 ialah negatif 1 bagi dengan M1 ya. Ini ialah kenapa dia ialah negatif 1 bagi dengan ini. Ini ialah M1 kan. Jadi di sini kita nak cari kecerunan persamaan normal ya. Persamaan normal kita guna kaedah yang sama. Y tolak Y1. Y1 ialah FA lah. Okey, FA sini ya. Okey, sama dengan tetapi sekarang dia punya kecerunan ya, kita bukan guna F tanda A ya. Kita kena guna negatif 1 per F tanda A. Ini menunjukkan kecerunan normal ya. Macam mana ini datang? Berdasarkan M1 darab M2 mesti sama negatif 1. Ini mesti ingat ya. Ini selalu tanya dalam SPM. Ini masih sama. X tolak X1 ya. Okey. Ada apa soalan nak tanya? Jadi dari mula 8.50 hingga sekarang kita dah belajar macam mana nak cari persamaan garis lurus berdasarkan peringkat pertama cari kecerunan melalui dy dx ya, peringkat pertama. Lepas tu sekarang kita dah belajar macam mana nak cari kecerunan normal ya dengan syarat M1 darab M2 mesti sama negatif 1. Lepas tu kalau persamaan dia ialah seperti ini ya. Kamu baru nampak. Semua dalam buku teks ada ya. Nanti cikgu akan bagi latihan lah ya. Latihan itu kamu perlu buat lah. Okey. Nanti cikgu beritahu di muka surat berapa ya dalam buku teks. Okey, ini merupakan papan putih kita ya. Semua ada rekod. Okey. Any question? Kalau tak ada kita pergi ke contoh 14. Lepas tu sudah boleh pergi ke latihan. Okey. Tengok berapa orang. 8 ya. Any question? Leong Yu Huin. Ang ada apa question? Atau Francis ini dulu 4 Emerald Cash Eye ya. Sekarang sudah tak ada kelas tu ya. Ang ada apa soalan nak tanya? Tak ada. Okey, tak ada kita sambung ya. Semua buku teks adalah sama ya, ketua panitia dia pengguna kaedah ini. Anak saya
Yang dia ajar dia pun guna sama ya. Kita guna kaedah sama. Yang lain dua cikgu itu saya tak nampak apa kaedah mereka guna ya. Kerana mereka tak rekod ya. Okey. Jadi persamaan tangent dan normal kepada lengkuk ya. F dalam sebutan X, X kuasa 3 tolak 2, X kuasa 2 campur 5. Pada titik 2 dan 5 ya. 2 dan 5 sini ya. Okey ya. Jadi kita kena tahulah. Jadi ini dia ada bentuk N dan bentuk U ya. 2 in 1. Okey. Jadi lengkuk dia macam ini ya. Tapi tak apa, kita tengok penyelesaian dia ya. Baik, cari persamaan tangent kepada ini ya. Okey, tangent senang saja. Yang pertama kita cari peringkat ya. Pertama, bezakan fungsi ini. Jadi kita dapat ialah 3x kuasa 2 ya. Tolak 4x campur 5 ialah campur kosong lah. Okey, jadi ganti 2 ini ke dalam. Jadi kita sudah dapat kecerunan dia ialah 4 ya. 4 ini ialah kecerunan tangent ya. Jadi kecerunan tangent pada titik 25 ini ialah 4 ya. 4 dia positif ya di sini. 4 positif tangent. Okey, 4 ini positif positif ini. Positif Okey, lepas tu kecerunan persamaan tangent. Persamaan tangent ialah y tolak 5 sama dengan 4x tolak 2 ya. Kerana sini ialah 25 ya. Okey. Jadi seperti biasalah kita belajar dalam matematik, kita akan dapat persamaan dia ialah y sama dengan 4x tolak 3 ya. Okey. Jadi lepas tu yang kedua, macam mana nak cari kecerunan normal pula. Kecerunan normal sangat senang. Apabila kita sudah tahu kecerunan tangent ialah 4, maka kecerunan normal mesti negatif 1/4. Kenapa? Kerana kecerunan tangent darab dengan normal mesti sama dengan negatif 1 ya. Okey. Jadi kalau 4 negatif 1/4 ialah kecerunan normal ya. Okey, lepas tu sama cara dia. Y tolak 5 tetapi sekarang dia punya kecerunan tak boleh tulis 4 dia, kena tulis 1 negatif 1/4 x tolak 2 ya. Lepas tu kembangkan, kita akan dapat jawapan. Okey, ini ialah persamaan tangent ya pada titik 25 untuk graf ini. Okey. Jadi kamu sudah belajar macam mana nak cari persamaan tangent, persamaan normal ya untuk pagi ini. Okey. Sebenarnya ada banyak lagi. Penyelesaian masalah cikgu belum ajar lagi. Cikgu akan ajar pada hari Jumaat ya. Saya dapati kamu lebih suka online ya. Okey. Jadi saya buka soalan untuk kamu tanya. Kalau ada mana-mana tak faham ya. Jadi cikgu sudah bagi 3 contoh untuk kamu. Semua ada rekod ya. Tak ada. Okey, kalau tak ada, cikgu bagi latihan untuk kamu ya. Nanti kamu cuba buat dalam buku teks ya. Okey, semua sudah ada buku teks kan? Kalau tak ada pun ada digital punya. Okey, kalau tak ada, cikgu nak kamu buat latihan kendiri ya. 2.6. Okey, soalan 1, 2 dan 3. Okey. Saya ulang sekali lagi ya. Lepas ni kamu kena buat latihan kendiri 2.6 di muka surat 50 buku teks kamu, soalan 1, 2 dan 3 dalam buku latihan tu. Boleh? Kalau boleh sila tag boleh. Tak ada respon. Okey, okey. Ang kata okey. Okey, ada apa soalan nak tanya setakat ini? Latihan formatik itu kemudian hari ini kamu buat 3 soalan dulu ya. Kita buat 3 soalan dulu. Chan Wiki ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey. Terus ya. Okey. Kalau tak ada, kita sambung tengok boleh satu soalan lagi dah. Okey. Ini ya sudah dia punya penyelesaian ya. Ini susah sikit lah. Sebenarnya matematik tambahan ini dia ada murah, ada susah ya. Apa yang cikgu ajar pada pagi ini hanya kertas 1. Kertas 1 itu soalan dia telus ya, senang. Dia struktur. Yes ialah yes, no ialah no.
Tapi ini ialah format kertas tu. Format kertas tu dia secara tidak langsung ya, dia akan cerita banyak ya, macam ini. Okey, lepas tu dia suruh kamu selesaikan ya dalam kehidupan harian kita. Ini peringkat yang lebih susah lah. Okey, kamu boleh baca dulu ya, boleh baca dulu dalam buku teks kamu 51, 52 hingga 60 ya. Ini ialah apa yang cikgu nak ajar pada hari Jumaat ya. Satu titik pusingan pada lengkok ini ya. Tetapi dia punya syarat peringkat pertama, kecerunan dia mesti sama kosong. Lepas tu beza sekali lagi. Kalau kita dapati peringkat kedua, okey, dia punya nilai kurang daripada kosong, maka kita boleh kata titik itu ialah titik maksimum. Ya. Itu kita akan belajar pada hari Jumaat ya. Kalau satu titik ini dy dx sama kosong, peringkat kedua dia punya nilai positif seperti yang tadi cikgu tunjukkan ya. Okey, itu 4 atau 5. Okey. Jadi ini kita boleh katakan titik pemusingan itu ialah titik minimum ya. Itu ialah kenapa kita belajar peringkat kedua ya. Ini ialah kegunaan dia. Kalau matematik tak ada ya. Matematik pun tak ada belajar perbezaan. Okey. Perbezaan pertama kita boleh guna dia untuk mencari persamaan tangent dan persamaan normal pada satu titik di graf itu ya. Tetapi peringkat kedua kita boleh menentukan titik pemusingan ya atau turning point itu sama ada dia maksimum atau minimum. Jadi kita bergantung kepada nilai yang kita cari pada peringkat kedua. Kalau nilai dia positif ialah titik minimum. Kalau nilai dia negatif ialah titik maksimum ya. Itu ialah kegunaan ya. Ada banyak kegunaan lagi lah. Nanti kamu baca dulu. Itu susah sikit ya. That's why ramai tak suka buat dalam kertas tu ya. Topik ini. Kerana dia bukan senang. Dia susah ya. Kalau kertas satu okey. Pagi ni cikgu ajar itu ialah kertas satu ya. Semua itu ialah kertas satu. Mana mencari persamaan tangent, persamaan normal. Tak ada masalah kan. Jadi sekarang kamu boleh buatlah latihan pendiri 2.6 ya. Jadi itu saja untuk PDP hari ini. Sekian, terima kasih semua. Okey, jadi boleh left lah. Okey, nanti saya tulis report ya. 8 orang saja. 8/35 ya. Kamu sendiri tengok berapa orang saja. Okey ya. Okey, thank you. Okey, bagus ya 8 orang ini termasuk Wiki, Ang, Won, Francis, Lim Jishen, Lim Xiaoyu, Leong Yu Ham dan Chen Jiking ya. Yang lain saya tak tahu masih kena sell di sprint ya. Hari Jumaat saya nak lebih daripada itu. Okey, terima kasih semua. Beritahu ya yang tak hadir itu tengok rakaman video ya. Kalau tak nanti dia tertinggal kelas. Nanti SPM 2,5 jam. Tak sampai 1 jam sudah keluar. Okay. Okay ya, thank you. Okay, saya left Saya nak pergi buat itu elektrik.